Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Mat Nasri. Nombor metik 059959. Hari ini saya akan bentang tajuk golongan anti-hadis. Okey, dari segi pengenalan, golongan anti-hadis ni dalam bahasa Arab merupakan yang bermaksud mungkir as-sunnah, dan menurut Kamus Dewan, maksud gerakan jelas satu usaha ataupun kegiatan-kegiatan, dan maksud anti adalah melawan, menentang ataupun tidak setuju. Okey, golongan anti-hadis ni merupakan musuh Islam, dan dia menyerang Islam secara dalaman yang kita tak nampak. Dengan apa? Mereka memutahkan belik fakta-fakta Al-Quran dengan menggunakan logik akal. Secara jelasnya mereka memang tolak hadis. Mereka hanya berpegang dan beramal dengan Al-Quran saja, dan tidak ambil tahu pasal hadis. Dan golongan ini hanya mendakwa sunnah ataupun hadis ni ada pada kurun kedua ataupun kurun ketiga Hijrah, masa zaman Imam Syafi'i, lepas Nabi Muhammad SAW wafat. Pada abad 4 hingga 5 Hijrah, ada seorang ulama yang bernama Ibnu Hazm dan ulama moden iaitu Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi. Mereka kata golongan hadis ni dia tidak menyambut dengan ala wasalan pun. Kini tak menyambut dengan cara yang baik lah, tapi menyambut dengan cara dengan peringatan, dengan amarah, dengan cara yang kurang baik lah. Dan sebagai peringatan kepada seluruh umat Islam supaya jangan ikut golongan anti-hadis. Dan golongan anti-hadis ini merupakan usaha atau kegiatan yang menolak hadis, dan mereka ni menolak keseluruhan hadis ataupun sebahagian hadis. Ada setengah tolak sebahagian, ada setengah tolak semua. Tapi golongan anti-hadis ni memang menyimpang dan sesat daripada landasan kebenaran Islam. Definisi golongan anti-hadis. Okey, definisi golongan hadis adalah kumpulan ataupun golongan yang menolak hadis secara keseluruhan. Maksud hadis ni merupakan perkataan takrif yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi golongan hadis ni memang tidak mempercayai hadis sebagai epistemologi Islam selepas Al-Quran, dan mereka memang menolak hadis. Kesemua hadis memang mereka menolak, mereka hanya percaya pada Al-Quran. Golongan yang terlibat dengan anti-hadis, contoh yang pertama, golongan yang terima Al-Quran tapi dia tolak hadis. Contohnya macam Kasim Ahmad yang merupakan golongan anti-hadis di Malaysia. Kasim Ahmad ni dia ingin mengemukakan teori terbaru, tapi teori itu hanya berpandukan Al-Quran dan serta saintifik kajian melalui akal ni. Okay, golongan kedua adalah golongan anti-hadis, tapi dalam masa yang sama mereka ni mencipta hadis lain. Dan hal ini selalu terjadi kepada golongan Syiah. Ramai yang tidak tahu bahawa golongan Syiah ni adalah merupakan golongan anti-hadis juga. Yang ketiga, golongan ini mereka mengiktirafkan Al-Quran dan Sunnah tapi tidak beramal dengannya. Golongan ini juga walaupun mereka mengambil separuh, tinggal separuh, ataupun tidak ambil langsung dengan hadis Nabi, tapi mereka tidak menolak kebenaran Al-Quran dan hadis. Dan golongan sini juga malas. Kadang dia orang malas juga untuk beramal dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah. Dan mereka selalu sering melakukan maksiat, fasik dan sebagainya. Penyelewengan soal akidah, politik, fiqah dari golongan anti-hadis. Yang pertama, soal akidah. Mereka ni meletakkan Nabi Muhammad SAW sekadar pengikut Nabi Ibrahim AS. Sebab golongan anti-hadis ini mereka menjangkakan bahawa Nabi Ibrahim AS adalah pesuruh Allah SWT. Dan mereka juga mendakwa segala ibadah perlu mengikut Nabi Ibrahim AS. Dan yang kedua, soal politik. Politik ni, golongan anti-hadis ni dia menyeleweng ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kepimpinan ulama. Golongan anti-hadis ini juga dia mendakwa ulama-ulama yang terdahulu dan ulama sekarang adalah palsu. Dan mereka berkata mereka ni menyeleweng ajaran Allah SWT dan mendakwa amalan Rasulullah adalah rekaan semata-mata. Dan yang ketiga adalah soal fiqah. Golongan tadi juga dia mendakwa bahawa ulama mencipta hukum halal dan haram. Hukum halal haram sesat, undang-undang tu semua ulama mencipta dan sebagainya. Akan tetapi mereka tiada di dalam Al-Quran. Mereka tidak sebut perkara yang di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan bin Ash'ari dengan nombor metrik 060856. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan atau membicarakan tajuk bagaimana ataupun sejarah
anti hadis itu bermula. Pada zaman Nabi SAW, terdapat juga orang-orang Quraisy yang menidakkan ucapan Nabi SAW, namun ianya tidak dikira sebagai golongan anti hadis kerana mereka sememangnya golongan-golongan musyrikin. Anti hadis ini adalah orang yang hanya mengambil Al-Quran sebagai panduan dan menolak hadis. Dan kita pergi kepada sejarah anti hadis semasa zaman sahabat. Ianya dimulai oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Umayyah bin Khalid. Umayyah bin Khalid ini mencari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan agama Islam hanya dengan menggunakan Al-Quran. Lalu perkara ini diketahui oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan ditegur supaya menerima dan melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun walaupun ianya dikira sebagai anti hadis, tetapi ia tidak menyebabkan sehingga terbentuknya satu kumpulan yang ekstrim yang menghasut orang lain, dan ianya hanya kepada individu sahaja. Dan akhirnya Umayyah bin Khalid ini pun akur dan mengakui bahawa kita kena menerima apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu Al-Quran dan hadis. Kita pergi kepada sejarah anti hadis pada kurun kedua hijrah. Pada kurun kedua hijrah ini mula muncul gerakan ataupun kumpulan anti hadis secara berkelompok. Kumpulan anti hadis pada kurun kedua ini mereka menolak hadis yang bukan mutawatir, iaitu hadis ahad. Maknanya hadis yang mutawatir mereka terima, tetapi hadis yang bukan mutawatir mereka tolak. Lalu perkara ini diketahui oleh Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengajak mereka untuk berdebat. Lalu berdasarkan hujah-hujah dan fakta yang diberikan, akhirnya mereka akur yang mereka telah tersalah jalan ataupun pemikiran mereka atau pemahaman mereka salah. Lalu akhirnya mereka kembali berpegang kepada semua hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita pergi kepada sejarah anti hadis pada kurun ke-11 Hijrah. Pada 11 Hijrah ini bermula gerakan orientalis yang telah merancang untuk melemahkan umat Islam. Dimulakan dengan gerakan orientalis yang sengaja mahu menimbulkan keraguan di hati umat Islam. Bermula orientalis di Iraq dan di Mesir. Taufik Siddiqi telah menulis 2 makalah yang bertajuk Ajaran Islam Hanya Al-Quran. Jadi ramai orang-orang Islam yang membaca makalah ini, kemudian mereka mulai ragu dengan fahaman mereka. Lalu ramai cendekiawan Islam yang menuntut di Eropah telah terpengaruh dengan ajaran anti hadis. Seperti yang kita tahu, orientalis ini kebanyakannya adalah mereka yang berada di Eropah, yang mempelajari ilmu ketimuran. Sebab itulah mereka dipanggil orientalis. Dan apabila buku ini ataupun makalah ini ditulis, maka cendekiawan yang sedang menuntut ilmu di Eropah, orang-orang Islam yang berada di Eropah mula meragui, kemudian mempercayai bahawa ayat Islam hanyalah Al-Quran. Taufik Siddiqi telah berjaya menggugat pemahaman orang Islam yang pada ketika itu. Akhirnya kita pergi kepada sejarah anti hadis di Malaysia. Sejarah anti hadis di Malaysia ini, seperti yang kita tahu, dipelopori oleh Kasim Ahmad, seorang figura yang terkenal bagi saya dan mungkin ramai di kalangan agamawan mengenali beliau. Beliau juga merupakan pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia, sebuah parti politik. Kalau kita tahu, bendera parti ini tak silap berwarna merah. Jadi Kasim Ahmad ni bergerak melalui karya-karya yang menimbulkan keraguan kepada umat Islam. Memang betul, Kasim Ahmad telah banyak membuat karya-karya dan banyak penulisannya mungkin dalam bahasa Inggeris, sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Kemudian Kasim Ahmad ini dibantu oleh Abdul Manan yang cuba mengembangkan ajaran ini pada tahun 1985. Kasim Ahmad terpengaruh dengan ajaran Dr. Rashid Khalifah. Jadi Kasim Ahmad ini
banyak kali dikap oleh pejabat agama, Jabatan Agama Islam, dan ramai juga yang mengajak beliau untuk berdebat. Kebanyakannya Kasih Ahmad menolak untuk berdebat ya. Setakat itu bagi saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Muhammad Aidil bin Abdul Fattah. Nombor kad metrik 060890. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang langkah-langkah untuk menangani anti hadis. Anti hadis merupakan antara ajaran yang sesat yang semakin menular dalam kalangan masyarakat beragama Islam. Ajaran ini boleh menyebabkan pemikiran umat Islam akan menjadi sempit dan sukar agama Islam untuk berkembang. Oleh itu, pelbagai cara yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak dalam menangani anti hadis agar perkara ini tidak tersebar dengan meluas dalam pemikiran umat Islam. Seterusnya, antara langkah-langkah untuk menangani anti hadis berdasarkan pihak yang bertanggungjawab. Yang pertama, peringkat individu. Kedua, masyarakat. Yang ketiga, pihak berkuasa agama. Dan terakhir sekali adalah pihak kerajaan. Pada peringkat individu, seseorang itu mestilah mempunyai pemantapan ilmu agama secara menyeluruh dan perlu dilipat gandakan dengan menyertai program-program agama, pergi ke masjid ataupun pergi ke surau. Seterusnya, seseorang individu itu mestilah sentiasa berhubung dengan institusi agama seperti bahagian penyelidikan di Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti atau melalui badan-badan bukan kerajaan atau NGO. Di negara Malaysia juga merupakan adalah satu negara yang dikatakan sangat bertuah kerana di setiap negeri ataupun setiap pelosok negeri kerajaan telah menubuhkan Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Seperti Selangor, kita boleh merujuk kepada JAIS ataupun pada negeri Perak, kita boleh, orang negeri Perak dia tidak perlu datang jauh untuk pergi ke negeri JAIS untuk mengetahui sesuatu ilmu agama ataupun ingin bertanya sesuatu berhubung dengan tentang agama. Dia boleh pergi kepada Jabatan Agama Islam Perak. Seterusnya, setelah seseorang itu mempunyai pemantapan ilmu agama, telah mempelajari daripada institusi agama, seseorang itu perlulah mencermin diri dan juga memberi pendedahan awal berkaitan bahayanya anti hadis kepada ahli keluarga dan untuk memastikan institusi keluarga tidak rapuh ataupun tidak pecah belah, lebih kurang macam itulah. Seterusnya, kita pergi kepada slide berikutnya, kepada masyarakat. Apakah sumbangan masyarakat untuk mengorek langkah untuk menangani anti hadis ini? Okay. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat juga perlulah mengingatkan atau menasihati anggota setempat agar tidak terlibat dalam apa-apa juga ajaran yang bertentangan dengan agama Islam. Seterusnya, pihak masyarakat juga boleh menyediakan ataupun menyertai komuniti setempat seperti JKK, rukun tetangga, dan juga tidak terkecuali dalam memastikan setiap aktiviti yang dijalankan oleh penduduk setempat agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat juga perlulah prihatin kepada masyarakat, kepada rakan-rakan setempat ataupun kejiranan kerana jika mempunyai berlakunya sesuatu ajaran yang bertentang dengan agama Islam, sesuatu masyarakat ataupun tindakan yang perlu diambil masyarakat mestilah membuat laporan kepada polis ataupun membuat laporan kepada Jabatan Agama Islam terdekat agar perkara ini cepat-cepat boleh dibendung. Kerana kita tak nak perkara ini tersebar kepada anak-anak generasi yang akan datang. Seterusnya, peranan pihak berkuasa untuk mengambil langkah agar tidak terlibatnya rakyat-rakyat biasa terjerumus kepada golongan anti hadis ini. Pihak berkuasa agama boleh melakukan pemantauan secara berperingkat terhadap gerakan dan perkembangan golongan anti hadis dari semasa ke semasa. Seterusnya,
Pihak berkuasa agama boleh mengadakan sesi kaunseling bersama golongan anti hadis di pusat pemulihan akidah bagi memastikan agar mereka mendapat bimbingan dan gambaran yang betul mengenai hadis dan kedudukan baginda sebagai utusan. Baginda iaitu kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pihak berkuasa agama perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa yang lain seperti Polis Diraja Malaysia atau PDRM dalam menjalankan siasatan dan melakukan tangkapan terhadap mereka yang terlibat dengan fahaman anti hadis ini. Seterusnya, pihak kerajaan. Apakah cara pihak kerajaan untuk membendung masalah ini? Pihak kerajaan di peringkat pusat seperti JAKIM dan juga di peringkat negeri seperti jabatan-jabatan agama telah mengambil langkah untuk menangani gejala sengsang ini daripada berluasa seperti mengeluarkan fatwa bahawa golongan anti hadis ini adalah satu perkara yang bertentang dengan agama Islam. So, apabila pihak kerajaan telah mengeluarkan fakta, masyarakat lebih mengetahui, dia pun lebih memahami bahawanya bahayanya penolakan anti hadis dalam ajaran agama Islam. Yang kedua, pihak kerajaan boleh mengharamkan buku-buku dan pertubuhan yang berkaitan dengan masalah anti hadis, di mana buku-buku yang mempunyai galakan untuk menolak hadis adalah satu yang bertentangan dengan agama Islam. Seterusnya, pihak kerajaan boleh memberi pendedahan di akhbar supaya masyarakat umum mengetahui bahawa penolakan anti hadis adalah satu ajaran yang tidak benar di dalam ajaran agama Islam. Dan akhir sekali, pihak kerajaan boleh menjalankan sesi muzakarah kepada setiap pelosok negeri agar masyarakat ataupun orang-orang awam biasa dapat mengetahui bahawa penolakan hadis itu adalah satu perkara yang amat salah di sisi agama Islam. Alhamdulillah, telah selesai pembentangan saya pada hari ini. Akhiri pembentangan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Aiman bin Nur Hisham akan menerangkan tentang cabaran berdakwah terhadap golongan anti hadis. Yang pertama, kita akan banyak mendapat celaan dan kutukan. Apabila kita mengajak seseorang ke arah kebenaran, maka kita akan menerima banyak tomahan dan tuduhan, khususnya daripada golongan yang terpengaruh dengan fahaman ini. Maka inilah realiti kita berdakwah dengan kebenaran. Rasulullah juga telah mengajak kaum musyrikin dengan susah payah, dan Rasulullah juga telah menerima banyak hinaan dan ejekan seperti ahli sihir, orang gila dan lain-lain. Begitulah dakwah terhadap kebenaran. Seterusnya, yang kedua, tidak putus asa dalam menyebarkan kebenaran. Fahaman ini juga telah cuba untuk mempengaruhi masyarakat dengan menubuhkan Persatuan Jemaah Al-Quran, tetapi ia gagal didaftarkan. Kemudian mereka cuba masuk melalui akhbar dan majalah. Dan begitu juga dengan kita, mesti berusaha juga untuk menyedarkan masyarakat dengan berbagai cara. Kita juga kena ambil tindakan dan jangan malas untuk menyebarkan kebenaran. Jika kita tidak mengendahkan perkara ini, maka umat Islam akan menjadi tunggal langgang dan tidak akan mendapat cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, persediaan yang rapi dalam dakwah. Pendakwah mestilah bersedia dengan ilmu yang tinggi untuk mematahkan hujah mereka. Di sini kita mestilah membuat persediaan yang rapi dan bersedia untuk mematahkan hujah mereka dengan ilmu yang kita ada. Sekiranya ilmu kita rendah seperti orang awam, maka kita akan tertipu, malah terpengaruh dengan fahaman mereka ini. Yang kedua, pendakwah mesti menggunakan rujukan yang kuat dan berautoriti supaya mereka yakin
dan menerima hujah daripada kita. Pendakwah mestilah menggunakan rujukan yang kuat dan berautoriti supaya golongan ini dapat menerima hujah daripada mereka, dan dengan izin Allah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Mereka juga akan menerima hadis ini sebagai rujukan kedua bagi agama Islam. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.